Dimah kepada pertemuan kita hari ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang dihormati Hajani, yang berbahagia lagi diraikan seluruh para pendengar Radio IKIM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya pada petang ini kita berada di dalam majlis ilmu. Apabila kita berada di dalam majlis ilmu, artinya iltizam kita, komitmen kita untuk terus belajar itu sentiasa ada di hati kita. Selagi kita terus belajar, selagi itulah kita dimaafkan oleh Allah sekiranya dalam amalan-amalan kita terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Saya teringat baru-baru ni saya hadir dalam satu majlis ilmu bagaimana pengajar tu, ustaz yang mengajar tu telah memberi satu analogi. Katalah kita berada di satu lampu isyarat, ya, kita sedang menunggu di dalam kereta, ya, ada kereta di hadapan, lampu hijau. Lampu hijau sepatutnya semua berjalan, tetapi kereta di hadapan kita masih terkial-kial lagi lah, tak bergerak-gerak lagi, seolah-olah ada masalah. Kita pun rasa nak marah juga. Tetapi bila kita tengok kereta tu rupanya L. Bila L, kurang darjah kemarahan kita kerana dia masih belajar. Begitulah juga dalam kehidupan ni seharusnya. Apabila kita sentiasa belajar, mudah-mudahan apa yang kesalahan kita dalam beramal, dalam solat kita, dalam kerja kita, sama ada dalam muamalat kita, kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengharapkan begitu. Jadi gantunglah L tu sepanjang hayat kita. Artinya kita, komitmen kita untuk sentiasa belajar daripada buayan hingga ke liang lahat kita. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Rasa tidak berilmu ialah rasa orang yang berilmu. Jadi dikatakan seorang itu sampai ke tahap kesempurnaan ilmu apabila dia berterusan belajar. Mudah-mudahan ya, walaupun usia kita, para pendengar saya, dah tua ke, dah muda ke, senja ke, maghrib ke, tak kisah ya. Tetapi apabila kita berterusan belajar, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita dalam beramal. Pada petang ini saya ingin bawa syarat ibadah yang terakhir sekali, ya. Seperti mana yang kita sedia maklum dan sering kita tegaskan dalam segmen kita sebelum ini, bahawa ibadah tu ada 6 syaratnya. 6 syarat ini dipecahkan daripada 2 syarat yang utama, ya ni. Yang pertama, satu perkara tu nak jadikan ibadah mesti niat kita lakukannya kerana Allah. Yang kedua, kaedah kita melakukannya, cara kita melakukannya mesti menepati sunnah. Daripada 2 syarat ini dipecahkan menjadi 6. Yang kita pertama, niat yang betul, sah di sisi syariat. Ketiga, pelaksanaan yang baik. Keempat, dibuat dengan terbaik, tidak meninggalkan ibadah yang asas. Dan yang keenam, natijahnya ataupun kesannya atau resultnya baik. Jadi kita dah terangkan niat yang syarat 1, 2, 3, 4, 5, dah sampai dah ke syarat yang terakhir lah pada petang ini, iaitu natijah ataupun kesan daripada amalan tu mesti baik. Jadi apabila dalam kehidupan kita ni, bila kita nak buat sesuatu, hendaklah 6 syarat ini sentiasa menjadi pertimbangan kita, menjadi pemantau dalam hidup kita. Sebelum kita melakukannya, semasa kita melakukannya dan selepas kita melakukannya. Contoh ni, 6 syarat ni. Sebelum kita melakukan suatu perkara, kita kena tanyakan hati kita, kita tengok perkara tu, apakah niat kita? Tanya, tepuk dada, tanya iman kita, apa niat kita melakukan perkara tu? Yang pertama, kalau kita, sebab itu kalau ada niat-niat yang lain masih wallah selain daripada Allah, kita jazamkan bahawa yang kita buat ni kerana Allah. Pertama, sebelum kita melakukan. Yang kedua, bukan saja niat, tapi yang kita nak buat itu apakah sah di sisi syariat. Nah, kita, iaitu sebelum kita melakukan, apakah dia halal, apakah dia sunat ataupun dia harus. Kalau ketiga-tiga ni dia sama ada dia wajib ataupun halal, sama ada dia harus ataupun dia sunat, okey, carry on, kita laksanakan, insya-Allah tak ada masalah. Itu sebelum kita melakukannya. Semasa kita melakukannya, kita mesti pertimbangkan apakah kita buat tu dengan terbaik. Ini pelaksanaan yang baik, syarat yang ketiga. Dan apakah yang kita buat tu dengan terbaik. Saya dah katakan dengan ilmu, dengan kemahiran yang tinggi, sebab tujuan kita beribadah, kita persembahkan kepada Allah. Tentulah Allah yang terbaik, hanya menerima amalan yang terbaik. Jadi kita tak buat saja-saja, kita tak buat selamba. Dan yang ketiganya, kita kena
kena ingatkan pada diri, walau sesibuk mana pun, seperti mana yang kita telah minggu lepas, ya, walau sesibuk mana pun, walaupun setekun mana pun kita bekerja, jangan sampai meninggalkan ibadah yang asas, ya. Kita bekerja, tertinggal solat. Kita terlampau sibuk sehingga tak sempat untuk belajar fardu ain, mengenal Allah, sifat-sifatnya, ya. Kita bagaimana kita bersuci, bagaimana kita menegakkan solat, macam mana berzakat dan sebagainya. Okey. Dan selepas kita melaksanakannya. Ni after, ya. Ini tadi kita cakap tentang present tense, sekarang kita cakap tentang past tense. Selepas kita melakukannya, apakah kita natijah yang kita terima tu, apakah baik atau sebaliknya. Inilah fokus kita pada petang ini, ya. Okey, bila kita melaksanakan suatu pekerjaan, sama ada perniagaan ke apa yang kita buat, dia ada dua kesan akhirnya, ni, ya. Satu kesan yang boleh ditinjau di sudut materialnya, kesan fizikal, ya, dalam bentuk harta, dalam bentuk keuntungan, dalam bentuk keuangan. Satu lagi kesan di dalam hati kita, kesan yang maknawi, ya. Ni soal-soal hati kita, kesan rohani pada kita, ya. Kedua-duanya mestilah baik. Contoh ni, ya. Katalah kita lihat di sudut kesan material dulu ni, ya. Kita bekerja, alhamdulillah kita bekerja, cukup bulan terima gaji. Ya. Kita berniaga, ujung bulan kita terima keuntungan. Kita dapat hasil daripada perniagaan kita, dapat hasil daripada pekerjaan kita. Soalnya sekarang, bagaimana kita menggunakan hasil itu? Bagaimana kita membelanjakan gaji kita? Itu juga dikira. Kalau kita jaga niat betul, basah perkara di sisi syariat, kemudian pelaksanaannya bagus semua, tapi di akhir ni bila kita dapat gaji, na'udzubillah, kita gunakan ke arah maksiat dan kemungkaran. Tak jadi nilai ibadah ni, Mesti kita gunakan, macam contoh, untuk menyara keluarga kita yang halal kerana Allah. Kita gunakan untuk membeli barang-barang yang baik ni, Kita tak menyelewengkan apa yang kita dapat dengan rezeki itu dalam bentuk gaji ke, dalam bentuk keuangan dan perniagaan, ke arah perkara yang mungkar. Contoh, kita gunakan untuk judi. Dapat gaji je terus gunakan untuk tikam ekor, misal kata, ya. Pergi ke, minta maaf ni, terpaksa sebut ni contohnya, pergi ke kelab-kelab malam, misal kata, kita pergi bergaul bebas, na'udzubillah, berzina, ataupun kita menzalimi orang lain. Jadi apa yang kita pertahankan selama ni, syarat 1, 2, 3, 4, 5, okey semua. Tetapi bila sampai ke syarat yang ke-6, sudah tak jadi ibadah lagi ni, Sebab itu, kalau kita meniaga sekalipun ni, bila dapat keuntungan, bila cukup haul dan nisabnya, kita keluarkan zakatnya. Itu kesan yang baik, itu natijah yang baik. Bukan yang kita hasil yang baik, tetapi kita tidak keluarkan zakat. Jadi sukar itu, ya. Perlu diingat, zakat itu membersihkan harta kita, dari sebarang pelakuan dosa ataupun kelalaian ataupun kealapan yang kita tidak sengajakan ni. Ya, manusia biasalah, kita niat kita baik, kita dah jaga semua, tetapi oleh kerana kita manusia, ada salah silap ke, lalai ke dalam kerja kita, contoh, ada sekarang kita orang kata tertidur, kadang-kadang bukan nak tidur ni, ataupun kita terlalai sedikit, terbuat kerja lain ke apa sebagainya, bukan kita sengajakan, tetapi ada. Jadi macam mana nak bersihkan hasil gaji kita nanti, ataupun nanti bagaimana hasil berniaga kita, misal kata kita keluarkan zakat. Zakat itu daripada kalimah asasnya ialah membersihkan, kebersihan. Jadi kita bersihkan harta kita. Ini sekadar renungan, ya, ni, Ini bukan hukum, ini bukan fatwa. Ini sekadar muhasabah hati kita, ya. Cuba dengar baik-baik. Ini sebagai muhasabah diri saya dan juga para pendengar, ya. Jika kaedah kita mendapat rezeki itu baik ni, rezeki itu mudah dibelanjakan dan digunakan ke arah kebaikan. Itu tandanya. Sebab bila kita dapat cara yang baik, dia mudah untuk dibelanjakan ke arah yang baik. Itu satu petanda ni, satu indikator. Tetapi sekiranya kita dapat satu rezeki, sukar betul nak ke arah kebaikan. Nak digunakan sebagai yang kebaikan, nak digunakan untuk membantu orang lain, untuk dikeluarkan zakat, berat sangat ni. Tak kenapa dah, berat sangat. Kalau kemungkaran, laju. Mudah saja kita gunakan. Tapi ke arah yang kebaikan, payah. Macam tersekat-sekat, payah, ya. Sebab tu ada cerita secara lucu, pergeseran antara duit 50 sen dengan duit RM50, duit 50 sen ni selalunya dapat kat masjid-masjid, tabung masjid, Yang RM50, RM500 selalunya dekat supermarket lah, tempat-tempat yang lain, digunakan banyak ke tempat-tempat, bukan saya katakan jahat, tidak, tetapi kalau ke arah kebaikan, sukar kita belanjakan hasil gaji kita, hasil keuntungan. Tapi kalau ke arah kemungkaran, ke arah yang lara, mudah saja, ya, benda-benda yang tak elok. Itu petanda apa ni? Itu petanda
cara kita mendapat duit tu pun agak dipertikaikan. Sebab kalau dapat tu baik, tentu mudah disalurkan kebaikan. Kalau kita dapat sesuatu tu payah nak digunakan ke arah kebaikan, itu petanda cara kita mendapat ada persoalan di situ. Jadi saya buat analogi mudah saja macam kita lebah ya ni, lebah ya. Lebah hinggap di mana ni? Mesti hinggap di bunga ya, bunga madu ya, di bunga saripati bunga, di butik-butik buah kan, tempat-tempat yang baik-baik tempat baik-baik dan cantik-cantik Kemudian lebah ni akan pergi ke tempat dia buat sarang, dia akan keluar yang baik, madu dia. Madu yang manis, yang berkhasiat dan sebagainya. Itulah perumpamaan orang beriman. Dia mencari rezeki tempat-tempat yang baik, daripada yang dia dapat tu dia keluar pada yang baik juga, dia ke arah kebaikan. Itu petanda rezeki yang kita dapat tu baik. Jadi tepuk dada, tanya hati kita lah sekarang ni. Apakah yang duit yang kita ada dalam wallet kita, dalam purse kita ataupun yang dalam tu mudah ke arah kebaikan atau sebaliknya. Kalau kita mudah ke arah yang sebaliknya, itu petanda cara kita mendapat pun mungkin ada masalah ya ni ini kesan dari segi material lah. Sekarang ni mari kita lihat kesan di sudut hati pula ni Bagaimana kalau kita dapat gaji, bagaimana kalau kita dapat dapat keuntungan daripada perniagaan kita. Apakah kita bersyukur? Ini apakah kita bersyukur Syukur itu daripada kalimah syakara artinya lebat. Syukur tu lebat. Syukur itu terbagi pada 3 yang mudah saya katakan, bukan nak buat kuliah tentang syukur kan, tetapi nak menunjukkan bagaimana. Oleh kerana tajuk kita hari ini, hitung kesyukuranmu bukan kesukaranmu. Tengok apa yang dikatakan. Syukur itu terbagi pada 3. Yang pertama, syukur dari segi qauli, dari segi perkataan kita ni kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur dari segi qalbi, dari segi hati kita. Hati kita macam mana? Dan yang ketiga, syukur dari segi fa'ili ataupun perbuatan kita. Cuba kita lihat sikit-sikit. Ini setelah kita beramal ni. Setelah kita bekerja ni, dah dapat gaji hujung bulan ni. Setelah kita berniaga cukup tahun ni. Jadi syukur tu kita dengan kauli, dengan perkataan kita sebut alhamdulillah. Apa maksudnya ni? Segala puji bagi Allah. Hati kita kena merasakan bahawa segala ini kita memuji Allah, bukan memuji diri kita. Ini penting ni. Sebab apa? Bila kita dapat kejayaan, misal kata, kita ucapkan alhamdulillah, artinya kejayaan itu bukan kerana kepandaian kita, bukan kerana kegigihan kita, bukan kerana usaha kita. Semuanya hakikatnya datang daripada Allah. Itu syukur qalbi nama dia. Kenapa saya katakan begitu? Hakikatnya manusia ni tidak memiliki dan tidak dimiliki ni. Tidak memiliki apa-apa. Tenaga kita dipinjamkan oleh Allah. Ilmu yang kita dapat datangnya daripada Allah. Mata, telinga, apa saja panca indera yang kita datang ni semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu ketika kita berusaha dengan segala yang kita dapat ini, yang dipinjam oleh Allah, ketika kita mendapat nikmat yang banyak, seharusnya kita bukan memuji diri kita tetapi kita memuji Allah. Sebab segala-galanya bermodalkan dengan nikmat Allah jua ni. Sebab itu kita nak rasakan macam mana yang dirasakan oleh Nabi Sulaiman ni. Nabi Sulaiman apabila orang puji kerajaannya besar, dia ilmunya banyak, boleh mengetahui bahasa binatang, kerajaannya begitu luas, begitu hebat. Bila orang puji Nabi Sulaiman, apa dia kata ni? Haza min fadli rabbi. Semua ni datang daripada kurniaan Tuhanku. Artinya dia nafikan diri dia. Artinya Nabi Sulaiman tak merasakan diri dia hebat, tak merasakan diri pandai. Begitulah seharusnya kita. Kita jangan kata macam ni. Bila orang dah puji kita, hasil kepandaian kita, contoh ni, nama kita dah tersohor dan termasyur. Bila kita kata, orang kata, ini semua usaha saya. Ini kegigihan saya lah. Dalam bahasa sekarang ni orang kata see the leg lah. Tengok kaki lah. Begitu. Kita tak boleh macam tu. Kita kena merasakan dengan qalbi kita, syukur kita merasakan nikmat itu semuanya datang daripada Allah, dan yang kita berusaha datang daripada Allah juga, yang kita dapat daripada Allah juga. Jadi kita tidak memiliki apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Ini yang dikata syukur dengan qalbi. Saya kata sekali itu tidak beradab sekiranya kita mengakui ini semua hasil kerja saya, ini semua hasil kegigihan saya. Tidak beradab tanpa kita menyebut alhamdulillah dan insya-Allah. Okey, itu syukur dari segi yang kedua ni. Syukur apa? Syukur qalbi, hati. Syukur perbuatan pula ialah kita gunakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dah beri pada kita tu, nikmat yang kita beri, selaras dengan tujuan Allah kurniakan nikmat itu.
Contoh ni Allah bagi kata ni, kata suara yang sedap, misal kata contoh okey, kita ni ucapkan alhamdulillah, kemudian ni rasakan suara ini semua datang daripada Allah. Dan yang ketiga, ni mesti gunakan suara itu selaras dengan tujuan Allah kurniakan suara itu untuk ni. Untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menyampaikan maklumat yang baik, bukan untuk digunakan merayu-rayu ataupun dengan suara yang lembut untuk tujuan kemaksiatan. Jadi perlu kita gunakan nikmat itu selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu untuk kita. Contoh bagaimana ulama-ulama dahulu apabila mereka mendapat nikmat ilmu, mereka gunakan nikmat itu untuk mengajar. Itu selaraslah. Dia tidak gunakan ilmu itu untuk tujuan yang lain. Contohnya tujuan untuk membanggakan diri, tujuan untuk mendapat dunia. Yang kata ulama Suk yang begitu cinta dunia. Seorang hartawan misalnya dapat harta, dia gunakan harta tu untuk menjadi seorang yang dermawan, membantu orang lain. Kalau si gagah perkasa yang ada misalnya kata tenaga tu bukan untuk menzalimi orang lain, untuk menindas yang lemah. Tetapi tenaga dan kuasa itu digunakan untuk memberi keadilan, untuk membela yang lemah dan sebagainya. Inilah baru dikatakan kita menggunakan nikmat selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu untuk kita. Ini yang dikatakan law of gratitude. Artinya apa? Hukum kesyukuran. Hukum kesyukuran. Tetapi sekiranya ni kita sebalik daripada syukur, apa ni? Lawan kepada syukur, kufur. Bila kita kufur, kita lawan kepada syukur itu dengan kauli. Kita kata ni, tadilah saya kata ucapan yang kufur nikmat tu macam mana? Ini semua hasil daripada saya. Ini kesusahan. Ini akibat usaha saya. Ini semua kesan daripada usaha gigih saya selama ini. Itu ucapan yang kufur ataupun menafikan nikmat itu datang daripada Allah. Yang kedua, secara qalbinya, kita merasakan semua yang kita dapat tu hasil kepandaian dan juga pengetahuan kita. Lawan kepada sifat Nabi Sulaiman tadi, apa? Sifat Qarun. Qarun siapa? Orang yang kaya. Millionaire di zaman Nabi Musa yang ditelangkupkan segalanya. Kerana apa? Kerana kufurnya. Cuba kita baca dalam surah Al-Qasas ayat 78. Bila orang kata kepada Qarun dia hebat dan sebagainya, apa kata Qarun? Qarun menjawab dengan sombongnya. Aku diberikan harta kekayaan ini hanyalah disebabkan pengetahuan dan kepandaian yang ada padaku. Dia kata gitu. Berbeza dengan Nabi Sulaiman tadi. Dia kata, Nabi Sulaiman kata apa? Haza min fadl Rabbi. Semua ni hasil kurniaan Tuhanku. Qarun pula dia kata ni semua kepandaian dan juga kebijaksanaan aku, pengetahuan yang ada padaku. Jadi ramai orang yang di dalam zaman moden ini, walaupun Qarun telah berlalu, sejarahnya telah berlalu, tapi legasi kekufuran Qarun ini kadang-kadang diwarisi sampai sekarang. Orang merasakan semua kepandaian itu daripada diri dia. Kemudian secara fi'linya pula, macam mana kufur nikmat dari segi fi'linya ialah kita gunakan segala yang Tuhan bagi itu bukan dan tidak selaras dengan tujuan Tuhan mengurniakan nikmat itu. Gunakan nikmat untuk derhaka, gunakan nikmat untuk apa? Untuk perbuatan-perbuatan yang maksiat dan mungkar. Ni bayangkan ni secara analogi saja, kita secara logik Ni ada kereta, pinjam kereta saya pun bagi kereta tu kat Nik. Saya jalan kaki, Nik naik kereta. Waktu Nik nampak memandu kereta saya sedang jalan kaki, Nik langgar saya dengan kereta tu. Orang kata tak patut, betul Mana dah lah kereta tu pinjam kereta saya berjalan kaki, Nik langgar pula Begitulah kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat segala-galanya pada kita, bukan saja nikmat itu kita tak gunakan untuk berterima kasih kepada Allah, sebaliknya nikmat itu kita gunakan untuk melawan dan mendarhaki Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dikatakan selalunya kita zalim. Dan orang yang kufur ni diazab di hari akhirat dengan neraka ni diazab di akhir akhirat dengan neraka. Tetapi sebelum dia merasai neraka di
Dia kata apa, dalam kehidupan seorang yang begitu tamak ni, raja nak bagi dia harta. Raja kata, saya nak bagi awak tanah yang banyak. Jadi lepas subuh esok, kamu berjalanlah sejauh mana. Sejauh mana yang kamu berjalan tu, itulah tanah yang akan diberikan kepada kamu. Raja pada orang yang tamak ni lah tadi. Tetapi dengan syarat, kamu pulang semula sebelum senja. Sebelum senja balik-balik. Sebab bila dia jalan jauh, dia balik semula. Sejauh mana perjalanan tu, itulah tanah yang akan diberikan pada dirinya. Tetapi apa terjadi ni? Dia jalan-jalan sampai tak balik-balik waktu senja. Kenapa? Terus tamak. Inilah yang berlaku sekarang ni. Apabila seorang tamak, kesibukan tidak ada pengakhirannya, keletihan yang tidak ada penghujungnya. Jadi orang yang kufur ni akan ni. Jadi bila kita bersyukur, insya-Allah Allah tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ini yang akhir ibadah kita. Kita bersyukur ni. Dan insya-Allah rezeki kita akan bertambah. Kalau rezeki kita belum bertambah ni, kenapa kita kata rezeki kita hanya sedikit? Mungkin sebabnya ialah kita tidak bersyukur dengan yang sedikit itu. Siapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, tidak akan bersyukur dengan yang banyak. Bahkan kalau kita tengok ungkapan para bijaksana lagi, siapa yang tak sabar dengan yang sedikit, dia sukar untuk syukur dengan yang banyak. Sekali lagi saya ulang Siapa yang tidak sabar dengan yang sedikit, sukar untuk dia syukur dengan yang banyak. Sebab tu saya akhiri pemukadimah ini dengan hitunglah kesyukuranmu, bukan hitung kesukaranmu dalam hidup ini. Lihat apa yang ada, walaupun sedikit, insya-Allah Allah tambah daripada kita melihat apa yang tidak ada. Semakin sempit walaupun kita telah mendapat yang banyak. Itulah orang yang tidak bersyukur saja. Dan saya kira perkara yang kita patut jadikan sentiasa ingat dalam fikiran kita, sebagaimana Ustaz kata tadi, kesibukan yang tidak penghujung. Apa tadi Ustaz? Kesibukan yang tidak punya, keletihan yang tidak ada kesudahan. Titik temunya. Cukup menarik sekali tu kalau kita boleh pakai sentiasa dalam hidup kita, sibuk semua kan. Itu yang terbaik lah. Okey, kita buka peluang kepada pendengar kita. Boleh hubungi kami 0362051500 kalau ada soalan ataupun ingin berinteraksi bersama dengan Ustaz Fahrul di konti ketika ini. Kita dah ada pemanggil kita sebenarnya Ustaz. Kita bersama dengan pemanggil kita. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Manan Pulau Pinang. Saya nak cakap bab syukur lah. Sebenarnya orang Islam ni dia Assalamualaikum Ustaz, maaf. Waalaikumsalam. Sebenarnya orang Islam ni dia tak syukur atas iman Islam. Sebab itu bila dia tak syukur, dia tak berdakwah kepada keislaman, tak apa berlaku, murtad berlaku. Sebab apa? Bila kita tak syukur, maka kufur akan datang. So saya minta Ustaz tolong Terima kasih Cik Abdul Manan. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita bersama dengan pemanggil kita berikutnya Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum, siapa di sana? Hello, Assalamualaikum Ustaz. Ya, tutup radio seketika tuan. Siapa di sana? Saya Irwan daripada Melaka. Silakan Cik Irwan. Okey, saya nak tanya satu soalan lah. Baik, selalu kalau menurut kata Ustaz tadi, kita kena segala nikmat yang kita dapat, kita kena panjangkan kesyukuran pada Allah. Tapi bagaimana pula kalau sekiranya berlaku sesuatu musibah pada kita, apakah boleh kita katakan musibah itu pun disebabkan datang daripada Allah juga? Itulah satunya soalan saya lah. Baik, terima kasih banyak Cik Irwan. Dua soalan Ustaz. Pertamanya tentang Cik Abdul Manan, saya ucapkan terlebih dahulu terima kasih kepada dua pemanggil yang sudi berkongsi kita pada petang ini. InsyaAllah kita akan meriahkan majlis ilmu ini dengan muzakarah insyaAllah tentang tidak mensyukuri nikmat Islam. Bila kita tak syukur dengan tentang nikmat Islam, kita tidak berdakwah kepada orang yang bukan Islam tentang keislaman kita. Dan yang paling parah sekali ialah kita tak jaga keislaman kita. Bila kita tak jaga keislaman kita tu, Allah akan cabut balik nikmat kita. Analoginya macam ni katalah seorang anak kita dia dapat keputusan peperiksaan yang baik kan. Kemudian kita bagilah basikal kat dia. Bagilah basikal sebagai hadiahnya. Tapi kita tengok dia macam mana basikal tu, dia biarkan berpanas, dia biarkan berembun, tak diangkat, tak dicuci, disepah-sepahkan ke tempat lain. Kita tengok Allah, kita bagi dia basikal untuk menghargai dia, tetapi dia tak menghargai apa yang kita buat nanti.
Kita ambil basikal tu letak dalam stor, kita kunci. Begitu juga nikmat iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak merasakan nikmat itu besar dan kita tidak mengagungkan nikmat itu, kita tidak mempertahankan nikmat itu. Dan apatah lagi untuk kita menyampaikan kepada orang lain. Ini pentingnya. Apabila Islam tu masuk, nur Islam tu telah masuk diri kita ni, dia ada yang dikatakan soleh wa muslih. Soleh wa muslih. Sebab orang Islam tu dia macam air mutlak. Apa sifat air mutlak yang kita belajar dalam fiqh? Air yang suci lagi menyucikan. Dia soleh, dia baik dan dia membaiki orang lain. Jadi begitu juga apabila nikmat Islam ada pada diri kita, bila sinar keimanan datang daripada kita, secara langsungnya ni kita akan rasa nak menyampaikan Islam tu kepada orang lain. Itu ya. Sekarang ni contohnya saya selalu dalam perbualan dengan sahabat-sahabat lalunya yang tahu restoran-restoran sedap ni lah. Dia kata, you makanlah dekat ni. Sedap makanan dia ni tu. You dah tahu. Bukan sekat dia iklan kan. Kadang-kadang, I nak raikan you. I bawa you untuk makan. Sebab apa? Bila kita rasa sedap, manusia ni dia suka berkongsi kegembiraan dia. Jadi, apatah lagi nikmat yang paling tinggi. Bukan nikmat makan tetapi nikmat iman dan Islam ni kalau benar-benar dia meresap dalam diri kita, baru kita nak bagi kepada orang lain. Tetapi kenapa sekarang ni kita tidak kenapa kita tidak berdakwah ataupun menyampaikan iman dan Islam daripada orang lain? Sebab kita rasa dia tidak berharga. Kenapa kita tak terasa berharga? Sebab kita tidak menegakkan Islam tu dalam diri kita. Apa kata Syahid Hasan Al-Banna? Syahid Hasan Al-Banna kata, kemanisan Islam itu hanya dapat dirasai oleh orang yang menegakkan Islam dan memperjuangkan Islam dalam dirinya. Jadi apabila kita menegakkan Islam, tentulah ada kesusahan, tentulah ada mehna, tentu adalah tribulasi, ada ujian. Ujian-ujian itu menyebabkan keimanan kita makin digilap dan makin meningkat. Akhirnya daripada situ kita nak menyampaikan Islam. Kita tengok macam mana Abu Dzar Al-Ghifari, bila dia masuk Islam saja, dia ucapkan kalimah syahadah, terus dia pergi ke tepi Kaabah ketika orang lain semua masa tu Arab jahiliyah kufur, dia kata asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, kena pukul, pecah muka semua kerana dia keimanan tu dia nak sampaikan kepada orang lain. Jadi sekarang ni kenapa kita tak sampaikan kepada orang lain? Mudah saja, kita tak terasa besar dengan Islam. Analoginya begini supaya kita nampak sangat bagaimana Islam telah digelapkan oleh orang Islam. Orang Islam sekarang macam duduk di muka pintu. Dia masuk sepenuhnya tidak, dia keluar sepenuhnya tidak. Dia menyebabkan gangguan. Orang luar nak masuk susah. Sebab dia tunggu kat situ saja. Dia tidak ada kata udkhulu fis silmi kafah. Dia tidak masuk ke dalam Islam tu sepenuhnya. Separuh-separuh. Ataupun dia kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'. Dia separuh dia terima, separuh tidak. Sebelah kaki macam ni, sebelah kaki macam ni. Jadi dia menjadi penghalang kepada orang nak masuk ke dalam Islam. Jadi seharusnya sekarang ini kita merasai bahawa sudah tiba masanya untuk kita menyampaikan Islam. Terlebih dahulu kita rasakan kemanisan Islam tu di dalam diri kita dengan menegakkan dalam diri kita. InsyaAllah ibda' binafsi, kita seru pada diri kita dan kita menyeru kepada orang lain. InsyaAllah. Itu jawapan respon saya lah. Perkongsian kepada Cik Abdul Manan. Jadikan batu loncatan untuk mendapat sesuatu yang lebih tepat. Anggapkan ini satu perkongsian semata-mata Saya bukan pakar dalam semua perkara ataupun sesuatu yang jelas dalam semua persoalan Cik Erwan daripada Melaka, terima kasih kerana bagi respon tentang nikmat Allah. Kita rasa syukur. Musibah macam mana? Apakah kita nak rasakan daripada Allah? Memang dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan, la nusibana illa ma kataballahu lana tak ada musibah yang datang kepada kita melainkan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sesuai dengan seseorang. Sesuai. Allah bagi musibah kepada kita. Cuma sekarang ni kalau nikmat kita seronok. Tapi bila musibah, kita rasa tak seronok. Sebab dia bertentangan dengan kehendak kita. Kalau nikmat tu kita nak kaya, kita nak berjaya, kita nak cantik, dapat semuanya, Alhamdulillah, kita seronok lah. Tapi ini kita nak berjaya, gagal. Musibah lah namanya tu. Kita nak dapat banyak, dapat sikit. Itu musibah lah. Nak sihat, sakit. Itu musibah lah namanya. Ni, semua yang datang daripada Allah, sama ada musibah ke, ataupun nikmat ke, semua kebaikan belaka. Semua kebaikan walaupun musibah, tetapi ada hikmah. Dan di sebalik musibah itu selalu saya tuliskan, di sebalik musibah ada jannah. Di sebalik musibah tu ada syurga. Kerana apa?
kadang-kadang satu musibah tu lebih baik daripada nikmat ni. Kerana kadang-kadang nikmat menyebabkan kita lalai. Tapi musibah menyebabkan kita ingat balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat ada seorang sahabat yang namanya yang saya sebutkan tadi, Abu Dzar Al-Ghifari dalam satu kuliah, dalam satu khutbah, saya teringat waktu tu saya dengar khutbah yang dibacakan oleh imam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada Abu Dzar, apa yang dia suka dalam hidup ni? Apa yang paling dia suka dalam hidup ni? Abu Dzar kata, cuba dengar pelik saya suka lapar, saya suka sakit, saya suka mati. Tu semua musibah belaka. Lapar, sakit dan mati. Ketika Rasulullah tanya mengapa, Rasulullah SAW bertanya kenapa dia punya jawapan begitu? Dia kata, saya suka lapar kerana waktu saya lapar, hati saya lembut kepada Allah. Sebab tu orang puasa selalunya hati dia lembut dengan Allah. Sebab nafsunya tertekan, hatinya akan jadi lembut. Saya suka sakit. Bila saya sakit, saya dapat pengampunan dosa daripada Allah. Tu. Dia melihat yang tersirat daripada yang tersurat. Dan apabila saya mati, dia kata, saya dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini orang beriman. Dia ada, orang kata, melihat sesuatu yang tersirat di sebalik yang tersurat. Dia mendapat hikmah di sebalik musibah. Kalau dalam kaedah psikologi sekarang ni terkenal satu kaedah yang dia kata reframing. Reframe balik. Katalah kita diberhentikan kerja. Kan musibah tu. Inilah peluang untuk kita mendapat pekerjaan yang lebih baik. Reframing. Ketika kita gagal, kita tak anggap itu satu kegagalan. Kita rasa itu yuran kepada kejayaan. Yang ada bukan gagal berjaya, yang ada respon saja. Macam mana kita respon dengan kegagalan kita? Sebab tu orang kata kegagalan ialah satu kejayaan yang ditangguhkan. Ini yang dikatakan kita melihat sesuatu yang tersirat di sebaliknya. Dan Islam memang ada kaedah ini daripada dulu. Cuma kaedah kita bukan daripada pemikiran, kaedah kita datang daripada keimanan yang didorong oleh wahyu tadi. Sebab itu apabila musibah datang di dalam kehidupan kita ni, yang dia kata, kita apa yang kita kata? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal. Yang kita kata semua diuji. Yang dia kata apabila satu musibah tu datang kepada orang beriman, dia kata apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Bila kita milik Allah, kita boleh diapa-apakan saja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kata bila kita kena, kenapa aku yang kena? Jangan kata aku telah terkena, tetapi kerana aku telah dipilih oleh Allah untuk dididik oleh Allah menjadi lebih yang baik, lebih baik daripada itu. Saya okey. Kita bersama dengan pemanggil kita yang berikutnya, Ustaz. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Ya, siapa di sana kepada kita? Aida dari Johor Bahru. Teruskan, Puan Aida. Tak tanya dengan Ustaz. Ya, silakan. Dalam usaha kita nak menjadi soleh dan muslih ni, macam mana kalau satu pihak lagi yang kita nak dakwah tu seolah-olah menutup pintu hati dia? Sebagai contohlah, aurat tu ditutup cuma dalam solat je. Seolah-olah Allah tu ada dalam solat, tapi lepas solat terbang semuanya. Jadi macam mana kita nak berdakwah pada orang yang menutup pintu hati? Kita cuba, tapi dia seolah menutup pintu hati dia daripada menerima dakwah. Seolah menolak. Menolak. Nak tanya Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Okey, kita teruskan. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Siapa di sana? Kita tutup radio seketika. Ya, siapa di sana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Ni daripada Ahmad daripada Banjaya. Teruskan, Syekh Ahmad. Saya ada 3 persoalan. Yang pertamanya adalah bagaimana kita orang kepada kebaikan. Contohnya orang yang merendahkan aurat atau pakaian atau tidak solat. Cara yang terbaik, dia tak nak dia terasa. Kemudian yang kedua, bagaimana kita nak mengajak orang kepada kebaikan, kerana diri kita sendiri pun bukan dalam keadaan yang terbaik. Ya, bagaimana kita caranya tu? Sebab kalau kita mengajak orang itu, diri kamu tak selesai, kita nak mengajak orang. Sedangkan nak mengajak kebaikan satu yang mestikan. Dan yang ketiga, Syekh Ahmad? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kita ambil satu lagi, Ustaz. Yes. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello. Dan silakan, Ustaz, dengan 2 soalan sebentar tadi.
Ya, soalan yang ada dua soalan ya. Soalan tu hampir-hampir sama saja ni iaitu bagaimana apa yang kita nak usahakan kalau kita menyuruh orang menutup aurat ya, kita menyuruh orang supaya solat tetapi orang tu seolah-olah tertutup pintu hatinya. Tertutup pintu hatinya dan kita kadang-kadang kita rasa macam geram, rasa macam kenapalah benda ni baik sangat kita nak sampaikan. Jadi pesan saya yang pertama supaya kita dapat ketenangan sikit ya. Jangan marah kalau orang lain tidak berubah mengikut apa yang kita hendak. Sebab kita sendiri pun tidak berubah sepenuhnya seperti mana yang kita hendaki. Jadi sebab itu kena beri kemaafan. Beri kemaafan dan terus beri kasih sayang. Kerana kasih sayang tu asas dakwah. Asas dakwah. Kita bila kita nak berdakwah pada orang ni kita nak memimpin dia sebenarnya, memimpin dia ke arah jalan yang benar ni ya. Tetapi kita perlu ingat ya, kita boleh menyayangi seorang tanpa kita memimpin. Tetapi kita tidak boleh memimpin seorang tanpa kita menyayangi ya. Sebab itu syarat yang pertama kejayaan Rasulullah ialah Rasulullah tu ada akhlak. Akhlak yang paling hebat pada diri Rasulullah, yang umpama bunga pada diri Rasulullah ialah kasih sayang. Sebab tu selalu kita bacakan ya ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anitum. Dia sangat ambil berat, sangat ambil rasa sangat empati kepada kesusahan orang lain. Jadi dia menyeru tu dengan kasih sayang. Jadi Islam hanya boleh diseru dan berjaya dalam seruannya apabila seruan tu datang dengan rasa sayang. Bukan kita seru Islam tu orang supaya buat Islam tetapi dengan mengeksploitasi rasa benci. Tidak sekali-kali dengan sayang, dengan kasih sayang. Bila ada kasih sayang ni kadar toleransi kita berhadapan dengan karinah orang lain akan menjadi tinggi. Sebab bila sayang contohlah kata anak kita yang paling kita sayang dia buat ragam pun kita tak kisah. Buat ragam boleh sabar lagi, buat sabar lagi sebab kita sayang. Cuba orang lain yang kita tak berapa sayang dia buat sikit saja mula-mula okey, yang kedua kita sebab apa? Kasih sayang tu tak ada. Jadi yang saya ingin tekankan di sini ialah pada diri saya dan juga anda semua di luar sana, apabila kita nak berdakwah pastikan kita berdakwah dengan kasih sayang. Okey. Yang kedua, kita kena dalam usaha dakwah ni kita kena tahu bahawa di mana kerja kita, di mana kerja Allah, di mana takdir Allah, di mana takbir kita sebagai manusia. Tadbir dan takdir, Jadi yang membuka pintu hati manusia ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kuasa mutlak Allah. Allah nak bagi hidayah, Allah nak tarik hidayah pada siapa saja, Itu hak Allah. Jangan kita susah hati kita nak ambil kuasa Allah kita apa yang pada kita hanya usaha sebab tu kalau dalam istilah Inggerisnya dia kata effort dan effect. Effort usaha, effect kesan. Effect tu Allah yang tentukan, effort daripada kita. Jadi kita buatlah effort yang baik berterusan soal effect tu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat dalam sejarah ketika surah Tabat yada Abi Lahab wa tab diturunkan kerana waktu itu Abu Lahab telah mencerca Nabi Muhammad yang tinggi Bila ayat tu turun confirm dah Abu Lahab tidak akan masuk Islam. Sebab mana mungkin ayat tu dibatalkan sebab dia dah bagi tahu Tabat yada Abi Lahab wa tab. Itu keputusan daripada Allah. Tetapi apakah itu menghalang daripada Rasulullah untuk terus berdakwah kepada Abu Lahab? Sejarah menceritakan Rasulullah terus berdakwah kepada Abu Lahab. Walaupun dah dibagi tahu begitu Jadi kita sekarang macam ni. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga dalam berdakwah ni apabila dakwah kita tidak diterima, jangan cepat membuat kesimpulan bahawa orang menolak kebenaran. Tetapi orang menolak mungkin cara kita menyampaikan kebenaran itu. Cara kita menyampaikan kebenaran tu orang tolak. Orang tolak kita, bukan tolak apa yang kita nak sampaikan. Boleh faham maksud saya ni Sebab saya buat contoh. Katalah orang yang lapar. Kita ada sekumpulan orang yang lapar. Kita pun adalah orang kata lauk ataupun kuih di tangan kita. Tetapi macam mana kita buat ni? Kau lapar kita campak ke lantai. Dia ambil ke ni? Dia takkan ambil. Sebab dia ego. Walaupun dia sangat lapar, dia perlukan kuih, makanan yang kita campakkan tu. Tetapi oleh kerana cara kita menghidangkan tu, cara campak, orang akan tolak.
Bukan tolak kuihnya, tapi tolak cara kita dan keegoan kita. Sebab itu sekali lagi saya katakan, pesan pada diri kita, kebenaran mesti disampaikan dengan cara yang benar, pada waktu yang benar, pada ketika yang benar. Itu kena. Bukan saja kebenaran itu saja yang kita ini. Dalam bahasa Inggeris saya boleh katakan, konten dan kontainernya mesti selaras. Kontennya baik dan kontainernya mesti baik juga untuk sampaikan, ya. Kalau kemudian saya ingin respon terus kepada soalan yang kedua daripada Cik Ahmad tadi, ya. Dalam Al-Quran ada 3 cara kita berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 3 cara, ya. Pertama, bil hikmah. Dengan hikmah. Dengan hikmah ni, dengan satu logik, dengan satu yang tersirat, dengan satu ilmu yang tinggi. Ini untuk orang yang bijak ni. Dengan bijak. Dalam fiqh dakwah yang saya baca, ya, buku ni, ya. Hikmah ni untuk orang yang bijak. Ya. Yang kedua, wa mau'izatil hasanah. Pengajaran-pengajaran yang baik. Pengajaran-pengajaran yang baik ini ni untuk golongan yang sederhana. Yang golongan yang sederhana. Wajadilhum billati hi ahsan ini bukan golongan mau'izatul hasanah ini untuk golongan pertengahan. Ya, untuk golongan pertengahan. Dan wajadilhum billati hi ahsan ini dengan hujah-hujah yang baik ini untuk orang yang bijak tak sangat, bodoh tak sangat, kita kena bagi hujah, bagi hujah. Sebab itu kalau kita tengok ramai di kalangan orang yang berdakwah ni, ya, yang banyaknya yang betul-betul golongan yang rendah ni. Golongan yang rendah, ya, yang pemikirannya rendah, logiknya rendah, ya. Sebab itu kaedah yang kedua yang patut kita tekankan, iaitu mau'izatil hasanah. Dengan pengajaran-pengajaran yang baik. Ya. Sedikit di kalangan mereka yang perlukan jidal ataupun berbahas. Ya. Dan sedikit sekali orang yang bijak, yang kita bagi hikmah saja dia boleh. Jadi begitulah kita, kalau kita mengarahkan kita mengajak kepada kebaikan, kita hendaklah buat cara yang terbaik sekali lagi. Dan akhirnya saya ingin respon tadi, ya, tentang diri kita belum baik tapi kita mengajak ke arah kebaikan. Saya ingin tegaskan begini je. Cara kita membaiki diri kita ialah mengajak orang lain ke arah kebaikan. Sekali lagi saya ulang, ya. Cara kita membaiki diri kita ialah dengan mengajak orang lain sama-sama untuk melakukan kebaikan. Macam yang kita katakan, macam kita nak basuh kain. Kita basuh kain, gunakan sabun, kita nak membersihkan kain. Tapi apa hasilnya? Nanti kain pun bersih, tangan kita pun bersih sama. Itu. Jangan menunggu kita betul-betul baik baru kita nak mengajak orang kepada kebaikan. Kerana sampai bila pun kita tidak akan jadi betul-betul baik. Kalau ditanyakan kepada kita semua, minta maaf ni, apakah kamu seorang yang baik? Saya tak boleh kata. Ni pun tak boleh jawab. Saya memang orang baik. Kita boleh hanya katakan apa? Saya sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya. Ketika saya sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik, saya mengajak kamu sama untuk berusaha di jalan yang sama. Ya, ini penting. Ya, dalam hidup kita ni, kita bukan nak compete ataupun kita nak bertanding, tetapi kita nak complete. Kita nak saling menyempurnakan antara kita. Dan mungkin kita dapat ambil satu lagi panggilan Ustaz, untuk rakan-rakan pendengar, minta tutup radio seketika supaya tidak mengganggu perbualan kita. Hello, Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di sana? Saya Haji Din daripada Johor. Teruskan Haji Din. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya selalu mengikuti IKIM ni. Terima kasih. Semuanya baik. InsyaAllah. Tapi kita rasakan ramai orang bercakap pasal nak dakwah tadi, tak mampulah dan sebagainya. Kerana dia berseorang diri tau. Kalau dia masuk jamaah, ikut jamaah, suara berjamaah, lebih kuatlah, lebih teguh. Jadi orang-orang yang ingin nak berdakwah ni keluar, patutnya ikut mana-mana jamaah. Sekarang jamaah yang pada saya lah, yang aktif, yang sentiasa bergerak, ialah jamaah tabligh. Jamaah tabligh di mana-mana dia ada. Dan Islam ni orang barat di Eropah je, Amerika dan sebagainya tu, ini semua usul orang tabligh.
sebasuh Yusof Aslam dan sebagainya kan. Dan sebasuh artis-artis yang ada sekarang ni. Yang terakhir 2 minggu lepas kita dengar Datuk Malik Noor, ahli bina badan, dah ikut dakwah dan baik kembali kepada Islam yang baik kan. Jadi semua melalui badan-badan tabligh. Jadi mana-mana orang yang ingin berdakwah, memang cara seorang saya fikir memang tak mampu, tak ada kaedah. Tapi kalau ikut jamaah, seperti jamaah tabligh lah katakan, dia ada kebolehan, dia akhlak, kemudian dia memang ahli masjid dan surau kan. Ikutlah sekadar mana yang kita mampu. Saya nak cuba, saya sarankan cuba masuk ikut jamaah tabligh. Itu aja lah. Baik, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Okey, itu dia soalan saya. Ya, kita ada 2 sudut yang kita kena lihat daripada input yang diberikan oleh Tuan Haji Din tadi. Satu di sudut prinsipnya, satu di sudut pendekatannya. Di sudut prinsipnya, memang kita semuanya seharusnya bersetuju bahawa apabila kita nak melakukan satu kebaikan, umpamanya berdakwah, kita mesti berjamaah. Kita mesti berjamaah. Kerana dengan berjamaah di situ ada kekuatan, berjamaah. Sebab bila ada berjemaah, kita ada program, kita ada orang kata susunan, kita ada organisasi, kita ada program dan sebagainya. Berjemaah. Berjemaah itu rahmat. Itu penting, kita ta'awun. Itu penting. Itu dari segi prinsipnya. Kita memang mengakui bahawa apabila kita nak berdakwah, melakukan apa saja kebaikan, mesti berjemaah. Itu sikit. Yang kedua dari segi pendekatannya, contoh yang digunakan ialah jamaah tabligh. Bagi saya, jemaah tabligh satu jemaah daripada sekian banyak jemaah yang kita boleh pilih untuk kita mendekatkan diri dan menarik orang lain kepada Islam ni. Jadi jalan menuju Allah ni, kalau kita tengok dalam satu hadis, mafhumnya, jalan menuju Allah sebanyak urat nafas yang ada di leher kita ni. Maksudnya tidak ada satu-satunya cara. This is the only way. Tidak ada. Tetapi banyak cara. Jadi mungkin cara tabligh ada pendekatan, ada kelebihannya yang tersendiri. Mungkin cara jemaah yang lain ada pendekatan dan ada jangkauannya yang tersendiri. Jadi kita nak banyak jemaah bagus. Itu yang saya katakan, tegaskan, biarlah kita banyak persatuan asalkan ada satu kesatuan. Ini orang putih kata the same difference. Prinsipnya sama tetapi jalannya yang kepelbagaian. Cuma jangan satu jemaah mengakui dia yang lebih baik dengan meminggirkan atau memperlecehkan jemaah yang lain. Itu masing-masing berkeyakinan bahawa jalannya adalah jalan yang terbaik, tetapi tidak menolak kemungkinan mungkin juga cara dan jalan orang lain juga lebih baik. Ini yang kita pentingkan supaya kita tidak, orang kata, kita tidak berlawanan, kita tidak, orang kata, berpecah dalam kita nak buat menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kaedah saja ni, jemaah ni macam kapal. Tapi pulau tadi mesti satu. Jangan banyak kapal, banyak pulau. Itu gaduh lah. Tetapi kapalnya banyak, tetapi pulaunya satu, tujuannya satu. Sebab itu pesan yang dalam Quran kata, dalam bila Nabi Yusuf nak masuk ke negeri Mesir, masuklah ke negeri Mesir melalui pelbagai pintu. Jadi bagi jemaah tabligh yang jangkauannya di seluruh dunia, di situ ada kelebihannya. Tetapi jemaah lain yang misal kata, contoh nak menegakkan muamalat Islam, misal kata nak menegakkan sistem kewangan Islam, ada jemaahnya juga. Yang ini di sudut yang dia buat, yang tidak dijangkau oleh jemaah tabligh. Yang ini jemaah tabligh, dia ada pergi dari pintu ke pintu. Yang ini kita kena hormati, kita kena sanjung usaha gigih mereka. Ini yang saya katakan pentingnya kita memanfaatkan persamaan. Dengar bila banyak jemaah ni kita memanfaatkan persamaan dan kita kena bijak menguruskan perbezaan. Supaya apa saja yang berlaku kita dapat melihat kita sedang menuju yang satu. Kalau kita bercerai-berai hanya kerana kaedah, itu tentu ada huzuzun nafsi. Mesti ada kepentingan diri yang hakikatnya berselindung saja di sebalik nama jamaah Islam dan sebagainya. Jadi seharusnya kita mengakui jalan kita yang benar tanpa menafikan
jalan orang lain pun mungkin benar juga, dan masing-masing ada kelebihan, ada jangkauannya masing-masing, tetapi masing-masing juga ada handicap, ada kekurangan, yang mana satu kekurangan satu jemaah dipenuhi ataupun disempurna oleh jemaah yang lain, dan jemaah yang lain yang menyempurnakan tu ada kelemahan di sudut yang lain, disempurnakan oleh jemaah yang dia bantu selama ini. Ya, begitulah saya menyeru supaya kita tidak berpecah kerana banyaknya jemaah, kerana sikap taksub dan juga wulu terlalu terlampau. Saya okey. Sebenarnya kita ada banyak panggilan dan juga rakan-rakan Facebook kita dengan pelbagai persoalan, tapi masih memang tidak cukup, Ustaz, seperti biasalah. Dan kita ada lebih kurang 2 minit lagi untuk Ustaz membuat kesimpulan kepada pertemuan kita pada kali ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Marilah kita serahkan di hujung perbincangan kita ini, walaupun kita boleh mengutarakan pelbagai pandangan, pelbagai pendapat, marilah kita akui bahawa kita masih hamba Allah yang kaya dengan kelemahan, yang kaya dengan kekurangan. Apabila kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, disitulah Allah akan menyempurnakan kekurangan kita. Sebab tu apabila kita berbincang tentang ilmu, mudah-mudahan apabila kita bincang tentang ilmu, makin dekat kita kepada Allah, bukan semakin keras, mungkin bukan semakin kasar hati kita. Jadi saya mengharapkan bahawa apabila kita kata hitung kesyukuranmu bukan kesukaranmu, hendaklah setiap daripada kita memandang bahawa dia ada kelebihan. Dia ada kelebihan. Bila kita merasakan kita ada kelebihan, barulah kita boleh bersyukur kepada Allah. Tetapi kalau kita hanya berfikir kurang saja, maka kita tidak akan nampak kelebihan. Tidak mungkin kita bersyukur kepada Allah. Bila kita bersyukur kepada Allah, rezeki yang sedikit akan menjadi banyak. Banyak dari segi kuantitinya, mungkin banyak dari segi kualitinya. Tetapi kalau kita tidak bersyukur, rezeki yang sikit akan bertambah sikit. Rezeki yang besar pun nanti akan bertambah sikit. Tidak berkurang mungkin dari segi kuantitinya, tetapi akan berkurang dari segi kualiti jiwa kita. Rasa kita sentiasa miskin saja di tengah kekayaan, rasa kurang saja di tengah kelebihan. Itulah rasa yang parah, yang kita tak mau dalam kehidupan ini. Kita memburu sesuatu yang akhirnya sesuatu yang kita buru tu memburu kita balik. Tak tahu apa yang kita cari sebenarnya dalam hidup ini. Sekian, wabihi wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.